Okey, lepas tu kemahiran penyoalan atau menyoal. Yang tadi kita boleh kaitkan dengan kebak. Kalau murid kita dia baru belajar, mungkin kita berkena soalan C1. Apa dia ni? Pen. Makin sikit yang kedua, C2, C3, C4, C5, C6. Ya? Lepas tu kemahiran peneguhan tadi. Dia ada tepukan. Ataupun daripada tepukan, kita boleh bagi apa lagi peneguhan? Ya? Pujian. Pujian ni secara lisan, baguslah awak ni. Ataupun ni pun tanda pujian. Bukan ni. Ni. Bila jawab, bagi tanda bagus. Itu kita panggil secara non-verbal. Ya? Ataupun kalau sama perempuan, peluk. Baguslah awak ni. Kan? Macam-macam boleh bagi peneguhan. Nak tak saya, tak payah bayar. Betul? Kalau student saya praktikal, tak bagi peneguhan setiap kali PDP, kita boleh kata kita potong mata. Sebab bermaknanya peneguhan ni untuk murid. Tak sikit lah. Ayah yang kena marah, itu kita rasa. Down, okay. Betul tak? Macam murid kita. Lah, tadi kena marah dah. Dia kena marah pulak. Dia makan tahu dulu. Macam sama ayah yang kena marah. Kan? Cikgu katalah bahasa Arab kena ngepek dah. Pekoh kena ngepek pulak. Quran kena marah pulak. Dia kena marah pulak ngomong. Apa jadi pada? Kan? Macam gitu lah. Pergi kolam awak projek besar. Wah, makan tak lelaki. Tak nak masuk kan? Contoh. Kita malah pun masuk. Kan? Kita rasa keras nak buat sesuatu. Macam murid kita. Kan? Pentinglah peneguhan. Boleh bui, tak ada bui je kau dulu. Tak payah bayar, kau beli 1 sen pun. Kan? Bui je. Jangan kena bui peneguhan ke murid. Okey, lepas tu kemahiran penutup. Lepas kita mengajar gatul. Tak tutup. Sangatlah sesuai. Okey, apa contoh kemahiran penutup? Ada 2 ya. 2 elemen ataupun 2 aspek kemahiran penutup. Pertama penutup. Ada dengar suara? Penutup kognitif. Apa kognitif ni? Ustaz Ustazah? Ayolah, mental. Betul mental tapi cara. Boleh kita bagi soalan. Kan? Kita flashback sebulan apa yang diajar tadi. Kefahaman. Yes. Rumusan. Boleh. Rumusan. Ya? Bukan kita rumusan, murid keluar rumusan. Yang kita murid keluar rumusan. Okey, kedua penutup. Lepas penutup kognitif penutup. 2 je. Penutup sosial. 2 jenis penutup dalam pedagogi. Penting tu. Sosial dan juga kognitif. Sosial ni lagu mana? Ya? Nyanyi, tepuk, nasyid. Sosial ni dia seronok. Kita kelas dengan yay, happy. Dia menampakkan kelas kita dengan perasaan yang gembira. Lepas tu kalau sudah saya kalau kita buat tepuk-tepuk. Bila dia mengajar penutup, kalau dia panggil kelas P1 dia bertepuk. Yeay, ada 2. Biasanya kita aplikasikan 2. Dalam pedagogi ada 2. Sosial 1, kognitif 1. 5 minit je, tak banyak. Tepuk tadi, siapa semen? Tak siapa. Okey, tanya, siapa semen? Tak siapa. 5 minit ke belakang tu kita tutup dengan 2 boleh. Sama ada salah satu. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya faktor ni ya. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk video satu lagi. Macam mana cikgu bahasa ni pada saya sangat tertarik dia punya seindaksi ya.
Okey, faktor yang melibatkan PDP berkesan. Ya. Tadi kita bercerita pasal kemahiran, kan? Kemahiran yang cikgu perlu aplikasikan semasa melaksanakan PDP. Seterusnya kita tengok objektif. Okey, berkesan ke tidak PDP kita dalam kelas tu bergantung kepada objektif yang kita rancang, kita tulis, kan? Tadi objektif kita dah tahu, perlu lebih spesifik, boleh ukur, kan? Jadi saya rasa benda ni mungkin tak ada masalah untuk cikgu tulis. Katalah kita kata objektif kita, murid boleh menyebut apa lagi untuk subjek bahasa Arab? Boleh membaca huruf ayat. Okey, murid boleh membaca ayat pendek ataupun 2 ayat pendek, contoh dalam bahasa Arab, kan? Jadi kita tengok membaca tu kita boleh dengar dia baca, kan? Lepas tu berapa kita nak bisa baca ini? Untuk 40 minit ni 2 saja, kan? Jadi kita nampak masuk ke hari ni fokus kita ialah murid boleh membaca, menyebut ke, menulis ke, baru kita boleh ukur. Boleh nampak kenapa kita tak buat ayat murid boleh mengenal pasti? Sebab tak boleh dengar dia baca mengenal pasti. Nampak dia mengenal pasti. Pada siapa nampak? Menggunakan mata, sisi sebalik mata ketiga. Ya? Jadi kita kena guna bahasa ayat yang macam tu untuk objektif. Kita boleh ukur, baca kita dengar. Dan kita nak, dan untuk pedagogi, sebaiknya bila kita taksir murid, kita kena taksir 3 murid lemah, 3 murid sederhana, 3 murid pandai. Walaupun murid kita 40 gitu, contoh. First langkah 3 murid pandai, 3 sederhana, 3 lemah. Langkah 2, 3. Langkah 3, 3. Boleh dikatakan majoriti dah kelas kita buat. Boleh? Itu untuk cara pelaksanaan dalam teknologi. Kita terus boleh baca lah. Baca. Ya? 2 saja. Kalau kita 2. So aktiviti kita pun menghala ke arah objektif tadi kan? Okay. Katalah kita nak suruh dia membaca. Kita kata baca ya. Bosan kan? Kita kena menggunakan teknik tu di situ untuk sampai objektif tadi. Bermain. Macam cikgu tadi menggunakan radio guru. Okay? Baca. Tapi cara nak suruh baca tu, dia kata, baca. Buat kan? Cara dia suruh baca tu, kan? Cara dia suruh baca tu pun ada seni dia bagi cikgu ni. Okey, awak bangun. Asyik-asyik lah. Okey, lepas tu tadi sebut dah, objektif mestilah jelas, eksplisit dan juga spesifik. Barulah kita ada tujuan. Masuk kelas hari ni, nak suruh murid kita buat balik 2 kata bahasa, 2 ayat bahasa. Jelas. So kita punya matlamat hari ni mengajar pun berkisar kepada objektif tadi. Ya. Lepas tu perancangan dan pelaksanaan yang tersusun dalam sistem itu.
Jadi bila cikgu ada perancangan yang teliti, yang tersusun, masuk kelas kita ada dah gapo buat. Lepas langkah 1 gapo, lepas langkah 2 gapo. Jadi kita masuk kelas pun kita rasa macam apa kita panggil? Ready. Bersedia. Kan? Tak ada kata IT ikut telita. Kan? Masuk kelas ni tak apa, budak aku baca buku ni. Kan? Sebab kita dah merancang daripada awal. Kita nak buat rumah pun kita rancang. Betul tak? Rancang molek. Macam mana nak mengajar? Kena ada satu perancangan yang sistematik, tersusun, ya. Nanti saya tunjuk perancangan yang comel untuk cikgu. Yang mungkin cikgu dah dapat perancangan ni, kita tunjuk lagi, ya. Okey. Lepas tu dia kata berkesan ni bergantung kepada strategi tadi lah. Okey. Pendekatan. Apa dia pendekatan ni? Pendekatan. Okey, masuk kelas. Hari ni kita nak mengajar berkaitan dengan warna sebagai contoh. Aluan dia warna ni. Betul. Okey, kita nak guna pendekatan interaktif sebagai contoh. Apa interaktif ni? Jadi dengar interaktif. Jadi dengar aktif belakang ni. Apa dia interaktif? Interaktif. Okey, saya nak suruh cikgu tunjuk ke saya warna putih headline. Sebut warna putih ke mereka. Biar dia. Okey, gambar dia warna putih. Gambar dia ada warna putih headline ni. Whiteboard. Meja, whiteboard, kan? Lagi? Kertas, lagi? Dinding. 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 Nama. Okey, itu ialah pendekatan interaktif. Interaktif ni kita ambil contoh dulu. Kita pergi kepada spesifik dulu, baru kepada umum. Okay. Kita pergi kepada contoh. Mau pergi kepada umum. Cikgu masuk kelas aku telah fikir. Ataupun yang kedua, pendekatan didaktif. Tadi interaktif. Ni kau boleh orang didaktif ni pula. Tadi contoh kepada huraian. Kalau interaktif ni contoh huraian fakta. Kalau didaktif pula fakta dulu. Warna putih ialah warna sekian-sekian. Baru contohnya ialah tu didaktif. Pergi kepada makna dulu. Baru contoh. Okay. Ini kita memperkenalkan teori dulu. Kita memperkenalkan gapo dulu. Baru kita pergi pada contoh. Itu cara mengajar. Interaktif. Fikir kepala kita. Gapo ni nak masuk kelas ni? Kalau nak suruh budak baca karangan pendek masalah. Bagi dulu karangan secara umum. Pergi kepada mendalam. Interaktif kau interaktif fikir. Lepas nampak dah pendekatan, pergi kepada strategi yang kedua. Cara kita mengajar. Apa dia strategi pula? Cikgu gorengkan. Okay. Ada strategi tak? Kau pakai bong dari mana? Tanya. Okey. Apa dia strategi ni? Skill, yes. Dalam kelas kan ada skill ni kot. Kait dengan kita. Pendekatan ada tak? Okay. Ini
Okey, strategi pula. Strategi berpusat kepada guru ke pusat kepada murid? Kita tengok. Katalah kita nak mengajar berkaitan dengan kita nak buat guna apa panggil? Karangnya kan, murid baca. Jadi mula-mula cikgu baca dulu karang bahasa Arab. Itu kita panggil strategi berpusat kepada guru. Sebab guru main peranan dulu. Itu strategi berpusat kepada guru. Langkah kedua berpusat kepada murid. Murid buat aktiviti. Itu strategi. Jangan ikut lintah. Dia ada tata cara. Bila kita nak mengajar. Ataupun langkah satu nak murid dah start. Murid baca dulu karangnya. Sebab kita nak strategi berpusat kepada murid dulu. Okay. Lepas tu langkah dua murid pula. Apa? Sebab kita dalam Indonesia berpusat kepada murid-murid aktif. Kita sebagai fasilitator. Tapi ada juga benda-benda kena berpusat kepada guru dulu. Kita kena fikir tu. Lepas pendekatan jumpa kaedah dan teknik pula. Apa kaedah dan teknik ni? Apa beza kaedah dan teknik? Okey, saya ambil contoh. Kita makan kedai ni nasi ayam kuku kan, nasi kuku. Kedai ni nasi kuku. Dua. Ayam goreng dua-dua. Ayam goreng pun ofal lah. Kan? Apa ni sedap kita sedap. Ataupun lain.